أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. أما بعد. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah As-Saffat ayat 12. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat apa ni yang belum kita bagi pengajaran? 8. Okey, ayat 8 lah. Tak pengajaran ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. Maksudnya mereka iaitu syaitan-syaitan tidak dapat mendengar daripada malaikat yang kedudukannya tinggi, dan mereka akan dilontar dari setiap sudut. Pengajarannya, pertama, kebesaran dan kekuasaan Allah, kebesaran dan kekuasaan Allah yang berkuasa mencipta syaitan, yang mampu naik sampai ke langit untuk mencuri dengar wahyu Allah Azza wa Jalla, untuk mencuri dengar wahyu Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kedudukan malaikat yang maha tinggi dan mulia, di sisi Allah. Sehingga Allah sifatkan mereka
malaikat yang maha tinggi, sehingga Allah sifatkan mereka malaikat yang maha tinggi. Yang ketiga, semakin manusia mentaati Allah, semakin manusia mentaati Allah, semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah. Yang keempat, Allah sentiasa menjaga wahyunya dan syariatnya daripada diubah dan ditokok tambah oleh manusia atau jin. Yang kesembilan, ayat kesembilan, duhuran walahum azabun wasib. Maksudnya sangat jauh daripada rahmat Allah dan bagi mereka azab yang berterusan. Pengajarannya, pertama, semakin syaitan melakukan kejahatan, semakin ia jauh dari rahmat Allah. Di dunia dan di akhirat akan berada dalam azab Allah, akan berada dalam azab Allah yang kekal. Ayat ke-10, illa man khatifal khatfata fa atba'ahu shihabun saqib. Maksudnya kecuali mereka yang mencuri dengar dan mengambilnya dengan cepat, lalu diikuti oleh bintang yang menembusinya. Pengajarannya, syaitan yang mencuri dengar, wahyu terbagi kepada tiga. Syaitan yang mencuri dengar wahyu terbagi kepada tiga. Pertama, yang tidak dapat langsung mendengarnya. Pertama,
yang tidak dapat langsung mendengarnya, yang kedua yang dapat mencuri dengar tetapi akhirnya direjam dengan bintang. Yang ketiga, yang berjaya mencuri dengar, dan disampaikan kepada tukang-tukang nujum di bumi. Ke ayat 11. Fastaftihim ahum ashaddu khalqan amman khalaqna inna khalaqnahum min tinin lazib. Maksudnya, tanyalah mereka, adakah ciptaan mereka lebih sukar ataupun yang kami cipta daripada langit bumi? Sesungguhnya kami ciptakan mereka daripada tanah yang melekat. Pengajarannya, pertama, wajib ke atas Nabi dan orang yang berilmu. Wajib ke atas Nabi dan orang yang berilmu untuk menyampaikan ilmu dan berhujah dengan musuh-musuh. Demi untuk menolak kebatilan mereka. Yang kedua, apabila berhujah atau berdebat, hendaklah memberi hujah yang mendiamkan musuh. Seperti bertanya soalan, adakah langit lebih sukar dicipta oleh Allah daripada kamu? Yang keberapa? Yang ketiga, lemahnya ciptaan manusia dan hina kerana ia dicipta
kerana ia dicipta daripada tanah. Dan daripada air mani yang hina. Okey, kita sambung tadabbur ayat seterusnya. Kaitan ayat hari ini dengan ayat sebelum. Setelah Allah menceritakan daripada awal surah Saf tentang kehebatan Allah melalui ciptaannya, iaitu Allah mencipta langit dan bumi, Allah mencipta para malaikat, Allah mencipta bintang-bintang, bahkan Allah mencipta syaitan. Dan semua ciptaan itu jauh lebih hebat daripada ciptaan manusia. Contoh antara manusia dengan syaitan, dari segi logiknya, yang mana lebih sukar ataupun lebih menunjukkan kehebatan Allah, ciptaan syaitan ataupun manusia? Okey, apa dalilnya? Sebab dia hebat di daripada. Adakah api lebih baik daripada tanah? Lebih sukar? Logik. Jadi kalau ikut logik, api lebih baik daripada tanah. Ya, sebab tu dia cakap dia tak nak masukkan. Tapi api boleh tak, tanah boleh tak padamkan api? Jadi apa yang lebih hebat? Dia rasa. Jadi jangan ikut rasa syaitan. Okey, ciptaan syaitan jauh lebih hebat. Sebab buktinya apa? Syaitan boleh naik ke langit, betul? Tanpa perlu apa-apa alat. Bahkan syaitan sentiasa naik ke langit untuk apa? Mencuri dengar. Manusia tak boleh naik. Manusia boleh naik ke langit dengan apa? Aeroplan. Lagi? Kalau naik sendiri tanpa alat, apa jadi? Mati. Okey. Tapi akhirnya adakah orang-orang musyrikin setelah ditanya soalan, adakah ciptaan langit dan bumi lebih hebat ataupun ciptaan kamu? Mereka tetap akan menjawab ciptaan langit dan bumi jauh lebih hebat. Tapi akhirnya mereka beriman tak? Mereka tetap tak beriman. Jadi kaitan ayat hari ini ialah Allah nak menunjukkan bahawa orang musyrikin Mekah dan juga yang sama waktu dengannya degil, keras kepala, ataupun kepala batu. Dan mereka-mereka ni ada koroni-koroni dia, dulu, kini dan selamanya. Okey, kita tengok. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bal apa dia? Bahkan. Ajibta. Dalam bahasa Arab, kalau ta kat belakang ni menunjukkan apa ni? Bukan dia. Kalau apa ni? Darabta. Ta kat belakang ni menunjukkan apa? Engkau lelaki. Kamu ramai kan? Seorang. Awak seorang lelaki. Ta saja tu. Kalau awak seorang perempuan, ti. Huruf yang sama, tukar baris ke? Darab ti. Ta marbutah bukan? Bukan. Tak, bukan. Ada belajar bahasa Arab? Sama ada silap guru ataupun masa. Okey. Kalau darabta, ta tu saja engkau lelaki. Kalau ti, engkau perempuan. Kalau aku saja, aku.
Huruf yang sama, tukar baris dia, iaitu darabtu. Tatitu. Mudah ke Musara? Pening. Tapi bahasa Inggeris tak pening pula. Oh, sebab dunia okey, akhirat ni pening je. Okey, darabta engkau lelaki, darabti engkau perempuan, darabtu aku. Jadi di situ ajibta apa makna? Awak lelaki rasa pelik, ajibah. Ujub. Awak lelaki rasa pelik. Siapa awak ni? Nabi. Engkau rasa pelik. Ada dua riwayat. Dua-dua riwayat betul. Satu ta, yang kedua ajibtu. Kalau ta engkau lelaki, kalau ajibtu saya. Kalau ta balik pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kata bahkan engkau Muhammad rasa pelik. Kalau ajibtu aku, balik pada siapa? Tak, ialah saya tu balik pada siapa? Balik pada siapa? Allah. Jadi dua-dua bacaan betul. Kalau saya baca bal ajibtu, betul. Saya baca bal ajibta pun betul. Okey? Kita tengok ta dulu. Allah kata pada Nabi bahkan engkau rasa pelik. Wa yaskharun dan mereka mengejek, memperli. Apa maksud ni? Apa yang Nabi rasa pelik dan apa yang mereka mengejek? Tengok bahasa ayat Quran berapa patah ni? Bal ajibta wa yaskharun, berapa patah? 3 je, tapi maksud dia sangat mendalam. Engkau rasa pelik dengan sikap orang musyrikin Mekah. Apa dia? Iaitu bukti cukup besar dan cukup banyak dan jelas bahawa Allah tu Esa. Allah mencipta segala-gala dan mereka pun akui. Tapi yang Nabi pelik apa dah? Mereka tetap mengingkari keesaan Allah dan mereka tetap tidak menyembah Allah. Satu benda yang sangat-sangat pelik. Kan? Buat patung kemudian sembah. Pelik tak? Tapi bila ditanya siapa cipta langit, dia jawab. Kenapa dia tak jawab patung yang ciptakan langit? Dia tak jawab. Okey? Tapi bila Nabi rasa pelik, apa pula sikap mereka? Mereka mengejek lagi kepada kepelikan Nabi itu. Boleh faham? Yang Nabi tak setuju dengan agama mereka, agama nenek moyang tu, mereka permainkan Nabi. Apalah kamu ni? Kita orang dah sembah berhala dah 7 keturunan. Kamu yang pelik. Sebab menyalahi apa dia? Menyalahi arus perdana. Betul kan? Sebab itulah bila kita bawa sunnah Nabi yang betul-betul sahih, tapi sunnah Nabi itu menyalahi arus perdana. Siapa yang pandang pelik pada siapa? Oh, netizen. Orang ramai akan pandang pelik pada kita kan, walaupun yang kita buat adalah betul dan masuk akal. Sebab yang kita buat, kita nak sembah Allah. Masuk akalnya apa? Bila nak sembah Allah, ikut cara Allah lah, bukan ikut cara orang ramai. Kamu nak sembah Allah, ikutlah cara Allah. Betul? Okey? Kenapa Allah sebut ni engkau rasa pelik? Soalan. Kenapa Allah sebut dalam ayat ni engkau Muhammad rasa pelik dengan sikap orang musyrikin? Sebenarnya Allah nak beritahu kemuliaan Nabi Muhammad, kemuliaan dan kehebatan Nabi. Nabi rasa pelik pun Allah rakam. Faham tak? Kalau contohlah saya bagi analogi, kalau orang biasa, ada orang buat silap, dia marah, dia melenting. Tapi kalau raja, benda yang sama dia marah.
Yang mana orang pandang? Marah siapa yang dipandang? Kenapa? Sebab dia ada kuasa. Bila dia marah, menunjukkan ada satu benda yang usahakan. Okey. Kalau orang macam kita pelik, Allah pandang tak? Kita ada 1000 benda pelik kan, Allah pandang tak? Tak. Tapi kalau Nabi ada satu je benda pelik, Allah muliakan. Sebab kenapa? Ha? Kenapa? Bila Nabi pelik je, Allah rakam dalam Al-Quran. Ialah kenapa? Okey. Nabi pelik sebab Nabi pelik kepada benda yang betul-betul pelik. Allah tak kisah pun kita pelik, sebab kita pelik pada benda tak pelik pun. Kita pelik pada apa? Kita pelik pada apa? Tengok kadang-kadang tengok kalimah Allah di pokok. Oh, peliknya rakam viral. Pelik benda tak perlu pelik kan? Kadang-kadang kita pelik tengok apa? Sejadah solat. Perlu pelik tak? Tak, sejadah solat tak pelik. Yang tak pelik, yang peliknya orang tak solat. Tapi bila orang tak solat, kita tak pelik. Sejadah solat viral. Betul tak? Okey, Allah rakam kepelikan Nabi sebab apa? Apa yang Nabi pelik? Yang Nabi pelik ialah bila Nabi dah bagi bukti cukup banyak tentang keesaan Allah. Tentang Allah sahaja berhak disembah, tapi walaupun dia jelas, walaupun banyak bukti, orang musyrikin tetap tolak dan tetap permainkan satu benda yang pelik. Jadi pelik Nabi adalah kepada satu benda yang betul-betul pelik. Macam kita kan, kita tengok orang tak solat, kita tengok orang sembah berhala, kita tengok orang buat maksiat, kita kadang-kadang tak rasa pelik, bahkan jadi kawan kita. Betul? Sedangkan dia melawan Tuhan. Betul? Kadang-kadang dia pergi Mekah, balik Mekah lawan lagi, kita tak rasa pelik. Sebab apa? Sebab dia dah alah tegal kerana biasa. Dan kita terbiasa dengan benda yang pelik, akhirnya. Tapi kalau kita tengok orang pakai selipat terbalik, peliknya. Berdosa tak pakai selipat terbalik? Orang buka aurat berdosa tak? Yang mana kita tengok pelik? Yang mana kita tegur? Sebab itulah pelik kita Allah tak heran pun. Kita pelik pada benda yang tak pelik pun. Kadang-kadang kita pergi berjalan jauh-jauh kan, tengok benda pelik lah. Lepas tu ambil gambar, lepas tu viral. Benda tu tak pelik pun. Contoh dalam surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Ada baca? Ada? Berapa lama dah baca? Seminggu sekali. Sejak bila tu? Sejak berapa tahun? Baru 4 tahun. Okey, bila cerita tak satu pengajaran? Okey. Jadi Allah tidurkan penghuni gua selama berapa lama? 309 tahun. Tanpa makan, tanpa minum, dalam gua, dan bangun-bangun sa'ul afiyah. Betul? Pelik tak? Pelik tak? Okey, cuba buka surah tu. Saya tak bagi surah Kahfi tu. Oh, tak boleh? Pasal apa? Internet ke? Oh. Jadi tak boleh nak pancar kat sini. Ini juga satu kepelikan lah. Okey. Cuba buka surah Al-Kahfi. Tak boleh langsung?
Ayat 9. Ayat 9. Boleh tolong baca? Boleh salah seorang yang suara Qori. Boleh. Zandra. Okey. Taranum Hijazi, Okey. Oh, lajunya saya nak tulis ni. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Ayat 9 kan? Okey. Cuba tengok. Boleh terjemah tak? Siapa yang baca Kahfi setiap Jumaat? Baca terjemah. Kalau tak boleh terjemah sikit pun terjemah semua. Ini satu antara benda yang patut kita pelak ni. Iaitu baca ayat Allah, tak faham baca lagi, tak faham baca lagi. Betul tak? Kalau kita baca apa-apalah, berita ke, buku ke, bila tak faham, kita baca tak kali kedua? Kalau anak kita baca buku tak faham, kali kedua dia baca lagi, tak faham dia baca lagi. Kita rasa pelik tak anak kita? Pelik tak? Kenapa baca benda yang kamu tak faham? Tapi rupa-rupanya kita lebih pelik daripada anak kita tu. Kita baca Quran sekian lama tapi tak faham. Okey, cuba hilangkan kepelikan ini. Cuba. Atau hasibta. Hasibta apa dia? Saya dah sebut tadi ta. Kalau ta kat belakang apa mana? Ta engkau lelaki. Atau hasibta. Hasiba kira, ilmu hisab. Adakah engkau mengira anna sesungguhnya ashabal kahfi? Kalau sebut ashab, kita banyak dengar ada Quran, ashabul jannah, ashabul nar, ashabul fil, ashabul ukhdud, kan? Apa makna ashab? Penghuni. Tapi tengok perkataan selepas dia, bukan semua penghuni. Kalau ashabul fil, penghuni gajah. Apa pula? Penunggang gajah. Kalau ashabun nar, ashabul jannah, ashabul ukhdud, diam. Penggali parit. Ukhdud tu parit. Surah apa tu? Al-Buruj. Okey. Kalau ashabul kahfi, penghuni gua. Okey, adakah Allah kata, adakah engkau menyangka sesungguhnya penghuni gua warraqim. Raqim apa dia? Raqim anjing bukan? Tak, dalam tafsir dia kata raqim ni macam papan whiteboard kecil yang ada terpampang di pintu gua dan tertulis nama penghuni gua. Raqim tu macam papan whiteboard kecil. Dia terjemah apa tu? Batu bersurat. Batu bersurat kat Langkawi lah. Okey. Sesungguhnya, adakah engkau sangka sesungguhnya penghuni gua yang ditidurkan Allah 309 tahun dan Ar-Raqim kanu adalah mereka min ayatina, daripada tanda-tanda kebesaran kami, ajaba tadi, ajibta, satu perkara yang ajaib. Apa maksud ayat ni? Siapa nak cuba? Siapa jawab dengan betul, saya bagi hadiah. Apa dia? Bukan.
Saya terjemah harfiah. Adakah engkau tu siapa-siapalah, Nabi Muhammad ke ataupun yang baca kisah ni, adakah engkau menyangka penghuni gua tu, mereka tu adalah tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Adakah kamu sangka macam tu? Kita nak jawab apa? Ya ataupun tidak? Ya. Kalau ya, kenapa Allah tanya? Kenapa Allah tanya? Adakah engkau sangka penghuni gua tu satu benda yang menakjubkan? Seolah Allah nak beritahu penghuni gua tu bukan benda yang, seolah Allah nak beritahu macam tu. Ha? Yang menakjubkan? Dia antara penghuni gua yang ditidurkan oleh Allah dengan Tuhan yang menidurkan. Yang mana kita kagum? Tak biasanya kita kagum dengan penghuni gua. Sebab itulah kita cari gua tu sampai jumpa 3 gua. Satu kat Jordan, satu kat Iraq, satu. Kita kagum dengan satu. Kita tengok cerita ni, kita kagum pada, oh siapa orang ni? Wali. Akhirnya kita mungkin jadi syirik. Tapi kita tak pernah kagum pada Tuhan yang boleh menidurkan mereka. Satu. Yang kedua, Allah nak beritahu, adakah penghuni gua yang aku tidurkan 309 tahun tanpa makan, tanpa minum, kamu rasa kagum? Sedangkan ada yang kamu boleh nampak setiap hari jauh lebih hebat daripada penghuni gua, tapi kamu tak rasa kagum pun. Apa dia? Bukan. Apa dia? Langit. Saya nak tanya, antara Allah cipta langit dengan Allah tidurkan penghuni gua 309 tahun, yang mana lagi menunjukkan kehebatan Allah? Tapi bila kita tengok langit, kita rasa kagum tak? Biasa-biasa kan? Padahal langit tu tertegak dah berapa lama? 309 tahun ke dah juta-juta tahun? Jadi kalau kamu nak kagum yang depan mata kamu, yang kamu lihat setiap hari, kagumlah yang tu. Jangan tunggu nak jumpa gua baru nak kagum kebesaran Allah. Betul tak? Allah cipta langit tanpa bumi, tanpa tiang 309 tahun, dan besar 7 lapis, tidak retak, seorang pun tengok tak terkejut. Tapi bila sebut cerita pemuda Kahfi, semua nak cari gua, bayar 10,000 nak pergi tengok gua. Pelik tak? Ayat tu Allah nak sampaikan. Okey. Jadi yang Allah kagum dengan Nabi ni sebab apa? Sebab Nabi pelik dengan benda yang betul-betul pelik. Tetapi akhirnya mereka pula, orang musyrikin, mempermainkan keingkaran Nabi terhadap Tuhan mereka. Mereka perolokkan Nabi pula. Itulah sikap orang musyrikin. Jadi Allah nak beritahu apa ni? Dalam ayat ini juga Allah nak beritahu setiap Nabi mesti diperolokkan, diejek oleh kaum mereka. Satu benda wajib, boleh kata wajib. Tak ada Nabi yang tidak diejek, dipermainkan oleh kaum dia. Jadi pengajaran untuk kita apa dia? Kenapa Nabi diejekkan? Adakah Nabi ajak mereka buat benda yang jahat? Bukan. Kenapa diejek? Sebab apa? Sebab apa yang Nabi ajak berlawanan dengan nafsu mereka. Jadi pengajaran untuk kita, kalau kita menyampaikan benda yang benar, benda yang hak, pasti akan ada orang ejek. Maka kewajipan kita ketika itu sabar. Jangan peliklah bila kita sampai sunnah Nabi, kita sampai tadabbur Al-Quran, orang perli, orang kata ustazah jadian. Jangan peliklah. Sebab Nabi orang kata, bukan kata tukang sihir saja, orang kata gila kan. Jadi itu satu benda yang biasa. Kadang-kadang kita ni baru sampai sekali je orang perli kita dah merajuk. Kalau 3 kali berhenti terus. Sebab apa? Sebab kita tak faham sunnatullah. Bila kita sampai yang benar, mesti ada orang tak suka. Sampai tahap orang akan ejek kita. Itu biasa. Kita dengan Nabi siapa lebih mulia?
Jadi kalau orang semula Nabi pun diejek, dipermainkan, orang macam kita janganlah nak dipuji bila sampaikan kebenaran. Kenapa? Saya dah berdakwah lama belum dapat anugerah ma'al hijrah. Itu dah salah niat tu. Okey, kemudian wa iza. Dan apabila zukiru, mereka diingatkan. Siapa mereka ni? Orang musyrikin Mekah. Tapi pengajaran bukan untuk mereka saja. Pengajaran untuk siapa saja diperingatkan. Apa sikap orang musyrikin bila diingatkan? Nabi dah sampai Quran, Nabi dah berakhlak mulia dengan penuh hikmah, tapi akhirnya mereka permainkan. Kemudian la yazkurun, mereka tidak tengok ayat pendek je. Allah begitu sifat orang musyrikin Mekah. Dan siapa ada sikap ni, mereka sama je. Apa dia? Bila diingat dengan ayat Quran, bila diingat dengan hadis sahih, mereka tak ambil peduli. Itu perangai orang musyrikin Mekah. Tapi bila dicerita benda-benda yang mengarut, yang tak ada dalil, mereka ambil peduli, mereka wairakan. Itu perangai orang musyrikin Mekah. Boleh faham? Di sini juga Allah nak bagi tahu orang musyrikin Mekah, dah sampai tak peringatan pada mereka? Sampai tak? Sampai tak? Mana tahu? Yalah, ada bukti tak? Apa dia? Tak. Bukti dalam ayat ni. Bukti dalam ayat ni. Apabila mereka diberi peringatan. Subhanallah. Nabi tak pernah khianat amanah. Bila Allah perintah sampaikan, Nabi sampai semua orang musyrikin. Tak ada seorang pun orang kafir yang tak sampai mesej daripada Nabi. Ni, bukti zukiru. Mereka telah diperingatkan, tapi akhirnya mereka tak ambil pengajaran. Okey. Ada apa sebelah? Oh, buat rumah. Kita pun buat rumah juga, tapi tak bunyi kuat macam tu. Kita sekarang sedang buat rumah ni. Rumah apa ni? Di syurga. Betul? Okey. Saya nak tanya. Ini sikap orang kafir, Sikap orang kafir, bila dia beri peringatan, mereka tak peduli. Sikap orang beriman pula macam mana? Kita orang beriman kan? Adik orang beriman kan? InsyaAllah. Okey. Kalau adik diberi peringatan pasal Quran ke, pasal hadis, macam mana sikap adik? Dengar ataupun buat tak tahu? Cakap benar. Cakap benar. Ya. Kalau kita buat tak peduli, kita sama dengan orang musyrikin. Okey. Sikap kita buka surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan. Dah boleh dah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayat 60, 62, 63. Tak, daripada 62 sampai 73. Ini sifat-sifat ciri-ciri orang beriman. Kalau ada, insya-Allah kita termasuk. Kalau tak ada, kita kena usahakan supaya kita ada. Jumpa? Ya.
Okey. 63. Ha? Tak sampai ayat. Ha. Ini banyak ayat, cuba beri perhatian. Sebab apa? Sekarang saya nak bantu untuk beri peringatan pada semua pelajar. Kalau tak ambil peduli, takut-takut kita termasuk orang-orang yang tu sifat orang musyrikin Mekah. Ini ayat Quran, sila bagi perhatian. Okey, wa ibadur rahman. Allah bangga bila seseorang itu betul-betul jadi hamba-Nya. Ibad tu, ibad hamba-hamba. Dan Allah sandarkan hamba ni kepada siapa? Ar-Rahman. Kita semua nak jadi pekerja syarikat yang hebat, betul? Nak jadi anak kepada bapa yang soleh. Tapi tak ramai yang betul-betul nak jadi hamba kepada Ar-Rahman. Okey, Allah puji Ibadur Rahman. Sifat pertama Ibadur Rahman apa dia? Allazina yamshuna 'alal ardi haunan. Bila dia berjalan di atas muka bumi, haunan. Apa makna haunan? Haunan rendah diri. Sifat pertama Ibadur Rahman. Allah tak kata sifat pertama solat, bangun malam, pergi haji, pergi umrah, zakat, tak ada. Sifat pertama rendah diri. Kenapa? Kan kita bila diajar agama daripada kecil kan, apa yang pertama diajar? Ha? Pemak orang tua tak ada dalam silibus kan? Rukun Islam lah, betul? Rukun Islam, syahadah, solat, puasa, haji. Lepas tu rukun iman lagi. Lepas tu bab solat, bab taharah, betul? Tapi sifat rendah diri tak diterapkan. Tengok Allah beritahu. Sifat pertama Ibadur Rahman ialah haunan, rendah diri. Soalannya, kenapa sifat rendah diri yang pertama mesti ada pada Ibadur Rahman? Ha? Dia nak jadi Ibadur Rahman, dia mesti faham Al-Quran. Betul? Dan dah faham, dia ikut ajaran Allah, baru boleh jadi hamba Allah. Tapi kalau dia ada sombong, tak nak pergi belajar Al-Quran, dia tak akan jadi Ibadur Rahman. Yang kedua, dia sombong dengan orang. Kita dah belajarkan, sombong ni ada dua. Siapa ingat? Siapa ingat? Sombong. Satu sombong dengan Allah, sombong dengan Nabi, sombong dengan manusia. Okey, siapa ingat perkataan Arab tu? Pendek je. Batarul haq wa ghamtun nas. Sombong dengan Tuhan, iaitu tak nak faham Al-Quran, tak nak faham sunnah Nabi. Yang kedua, sombong dengan memandang rendah pada orang. Saya lebih baik pada awak, itu sombong. Okey? Jadi Allah beritahu sifat pertama Ibadur Rahman, jangan ada sifat sombong. Kalau dah sombong, dah mustahil kamu dapat jadi Ibadur Rahman. Yang kedua, wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bila orang jahil berkata pada dia, orang jahil ni orang tidak berilmu lah, dia perli kita atau maki kita, kita sebagai Ibadur Rahman cakap apa? Salama. Apa makna salama? Bukan ucap salam. Bye-bye itu sombong tu. Salama, contohlah orang bodoh ni, dia kata, kamu ni bukan pandai sangat pun, tapi dia memang jahil. Kita ucap salama, iaitu jangan ucap perkataan yang menyakitkan hati dia. Kan? Orang maki kita, jangan balas balik makian tu. Cakap benda yang menyejukkan hati. Dia kata kita, awak ni bodoh lah. Kita kata, terima kasih, saya sedang belajar. Boleh faham? Jangan keluar perkataan macam kita nak balas dan menyakitkan hati. Itu bukan Ibadur Rahman. Okey.
Berapa dah? Dua sifat kan? Yang ketiga, wallazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Yang solat malam. Yang ketiga, ibadur rahman solat malam. Hubungan dengan siapa ni? Maknanya kalau tak bangun malam, tak solat malam, dia belum ibadur rahman. Okey? Berapa rakaat? Berapa lama ni? Berapa lama? Paling kurang 2 rakaat. Tak, dia kena ganji lah. Salat witir kena ganji kan. Paling kurang 3. Kalau 1 okey tak? Tapi daripada dulu lagi 1 je kan. Tak ada peningkatan. Lepas 3 naik 5. Okey. Kemudian tengok dah tidak sombong. Dah solat malam tapi masih takut pada azab Allah. Subhanallah. Biasa orang dah pergi haji, pergi umrah, solat malam, dia rasa macam selamat je. Betul? Tapi tak, ibadur rahman dah tidak sombong, dah solat malam tapi masih takut pada azab Allah. Apa bukti? Mereka selalu baca Rabbana srif anna azaba jahannam. Mereka selalu baca doa ni, Rabbana isrif anna azaba jahannam. Cuba terjemah doa ni. Rabbana, wahai Tuhan kami, isrif, jauhkan anna, daripada kami, azab jahannam, azab neraka jahannam. Kenapa? Ibadur rahman minta jauh daripada azab walaupun dah solat malam. Inna azabaha kana gharama. Sesungguhnya azab Allah gharama. Apa makna? Dia terjemah apa tu? Kebinasaan yang kekal. Dalam tafsir juga ada menyebut gharama ni makna azab Allah tu kalau kena dia melekat, dia tak akan berpisah daripada badan kita walaupun satu saat. Kat dunia kadang-kadang dibakar tapi bagi rehat kan keluar sekejap. Dalam neraka 24 jam. Macam mana? Dia masuk neraka, lepas tu dah habis tempoh keluar. Apa kesan pada badan dia? Okey, ada satu hadis yang sahih. Bila orang tu dah habis dosa dia, habis dibakar dalam neraka, dia keluar, dia akan masuk satu sungai. Dan bila dia mandi dalam sungai tu semua bersih, tidak ada kesan. Tidak ada kesan. Bila dia masuk syurga, langsung tak ada kesan ahli neraka. Sebab Allah tak akan jadikan satu benda yang menyebabkan dia rasa malu dan rasa rendah diri. Tak ada. Semua happy. Jadi yang nak yang masuk terus kan, nak yang transit kat neraka dulu. Okey. Dah hafal dah doa ni? Dah hafal dah? Dah. Kalau belum ibadur rahman. Betul? Sebab Allah bagi tahu spesifik ni. Ini sifat ibadur rahman. Antara doa dia, baca doa ni. Pendek je. Ikut saya. Rabbana srif anna azab jahannam. Inna azabaha kana gharama. Rabbana srif anna azab jahannam. Inna azabaha kana gharama. Rabbana srif anna azab jahannam. Inna azabaha kana gharama. Hafal? Kita bekerja pagi petang cari duit nak lindungi daripada penyakit, betul? Nak lindungi daripada kemiskinan. Tapi tak ramai orang buat kerja nak jauhkan badan daripada api neraka.
Hanya kerjanya simple je, hafal doa. Okey, semua dah hafal? Angkat tangan, siapa dah hafal? Baca tak? Baca. Siapa? Siapa dah hafal? Tahu tak pasal apa lambat menghafal? Tahu sebab apa? Banyak dosa. Tahu tak apa? Nak hafal senang je. Rabbana dah hafal dah. Kan Rabbana dah hafal. Azab Jahannam dah hafal. Biasa bacakan fakina wakina azabah. Ada doa ketika tahiyat akhir, Allahumma inni a'udzubika min azabi. Jadi azab Jahannam dah hafal. Inna dah hafal belum? Azabaha belum. Okey. Tolak 3, yang tu yang belum hafal. Azab Jahannam tak payah hafal. Rabbana tak payah hafal. Yalah, kau baca lah. Okey. Siapa paling cepat hafal, saya bagi hadiah. Okey. Dah. Baca. Kuat sikit. Inna azabaha. Maksud dia, jangan jadi orang Melayu hafal je doa tapi tak faham. Jadilah mak saleh. Okey, cuba. Tengok saya ke tengok whiteboard? Okey. Okey, maksud dia? Sebab simple je. Maksud dia tak mesti kita boleh terjemah harfiah. Ya Allah, jauhkan aku daripada azab Jahannam kerana azab tu melekat. Simple je. Ahsanti. Tengok, kalau saya paksa 2-3 minit boleh hafal. Kalau saya tak paksa 3 tahun tak hafal. Jadi siapa rugi? Sebab tu saya paksa. Saya nak ajar benda yang kita terus dapat amal dan terus dapat pahala. Okey, siapa lagi? Okey. Kita sebagai contoh analogi, kalau kita tingkat 3, rumah kita terbakar. Dan kalau nak selamat daripada kebakaran, kita kena terjun. Kita terjun tak? Okey, tingkat 2. Kalau tingkat 2, rumah terbakar kan? Semua tertutup. Satu je pilihan, terjun. Terjun ni mungkin patah, tapi selamat. Kita terjun tak? Pasal apa nak terjun? Dia api dunia je, betul tak? Tunggu je, okey datang aku api akhirat pun aku tak heran, engkau berhal. Betul tak? Kita akan terjun walaupun risikonya patah dan mungkin mati. Yang ni nak selamat daripada azab neraka Jahannam, tak perlu terjun. Tak ada patah-patah. Hafal doa. Itu pun kadang-kadang kita rasa macam, ya Allah, ustaz suruh hafal pula. Okey, baca. Gharama. Maksud dia?
Dia satu percikan api neraka, kalau jatuh kat dunia akan menghancurkan dunia semua. Bukan putera haid je, satu dunia hancur. Hanya setitik, secebis api neraka. Okey, siapa lagi? Ayana Ustaz. Okey. Cuba. Ini Zohraini. Hajar Ili. Okey. Siapa lagi? Okey. Dia memang ketua apa? Ketua kena buat contoh. Okey. 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 Maksud? Masya Allah, barakallahu fiik. Satu lagi kelebihan kalau kita baca doa ni, insya-Allah kita akan masuk dalam kumpulan ibadur rahman. Satu. Yang kedua, bila kita baca doa ni kita akan dapat pahala apa? Satu huruf 10 pahala. Sebab doa ni ayat Al-Quran. Cuba kira berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 1
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Jadi pahala dapat berapa? Kalau sekali baca. Kalau satu hari kita baca 10 kali, 3,000. Ya Allah, kita kadang-kadang buat pahala ni fail. Kan? Betul? Jadi bila ada doa daripada Quran, utamakan doa daripada ayat Al-Quran. Okey, yang lain semua dah hafal? Siapa dah hafal? Okey. Yang lain tu dia semakin lama semakin lancar sebab ada masa panjang. Okey. Okey, maksud dah okey kan? Okey, dah. Masya Allah. Kem. Kem. Dia baris depan. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها kana gharam. Biasakan, biasakan hafal Quran. Okey. Dah. Cuba. Lagi banyak hafal, saya lagi banyak pahala. Ya. Mati lebar. Ha? Cuba. Masya Allah. Boleh hafal pun. Siapa lagi nak cuba? Cepat. Ha? Mana? Ha, okey. Mika. Nama dia Mikail. Nama dia Mikail. Dia Jibril tak datang, Mikail je. Okey. Mika baca. Lagi? Masya Allah. Masya Allah. Maksud dia? Tahu? Okey, maksud nanti tanya ayah sebelah. Ha? Okey. Cuba bayangkan kalau kita ajar budak-budak kecil kan. Daripada kecil, faham Quran, hafal doa daripada Quran. Sementara dia nak besar, berapa banyak dia dekat kepada Allah. Kan? Okey, yang lain tu saya tanya. Nanti nak balik ya. Saya tunggu kat pintu. Haji Ali, boleh kunci pintu. Okey. Cuba tengok seterusnya. Innaha. Tengok Allah sebut satu-satu. Allah kata kenapa kena berlindung sebab azabnya gharama. Apa makna gharama? Melekat, dia tak akan berpisah daripada badan walaupun satu saat.
Kemudian innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Dan azab neraka jahanam itu mustaqarra, muqama tempat tinggal, mustaqarra kekal. Macam mana kamu nak duduk dalam api? Tempat tinggalnya api dan kekal. Mintalah berlindung dengan baca doa ni. Cuba itu. Oh, kena keluar dulu. Sini ya. Okey, berapa dah sifat ibadur rahman tadi? 4. Yang kelima, wallazina iza anfaqu, orang-orang yang bila dia infak harta, lam yusrifu, mereka tidak boros. Kalau suka boros, confirm bukan ibadur rahman. Oh, maknanya dia infak pun tak boleh. Ya. Oh, infak tak berlebihan. Jangan lebih pada yang diperlukan. Contoh dia perlukan beg tangan 2 tapi dia beli 20. Tak. Infak ni umum. Kita suami bagi duit pada isteri, bagi duit pada anak untuk makan, itu juga infak. Suami dapat 2 pahala. 1 pahala tanggungjawab dia sebagai suami, yang kedua pahala sedekah. Nabi kata kita bagi makan pada anak, pada isteri, kita suami pun ataupun bapa akan dapat pahala sedekah. Okey? Tapi kalau dah terlebih, bukan ibadur rahman. Okey? Boleh? Jubah tak boleh beli banyak-banyak. Yang banyak-banyak sedekah. Sebab apa? Simpan tak dapat pahala, mungkin dapat dosa. Sedekah dapat pahala. Nanti kita buat collection untuk jubah-jubah yang tak terpakai. Okey, walam yaqturu, dan mereka tidak kedekut. Wa kana baina zalika qawama. Maksud apa ni? Ibadur rahman bila infak untuk apa-apa, khususnya fi sabilillah, dia tidak boros dan tidak kedekut, tengah-tengah. Jangan berkira sangat dan jangan boros. Boleh? Berapa dah? 4. 5. Yang wallazina la yad'u ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznuna wa man yaf'al dzalika yalqa asama. Ini tidak syirik, tidak syirik pada Allah, tidak bunuh jiwa yang suci, tidak bunuh siapa-siapa je lah, tidak berzina. Dalam ayat ni ada 3. Tidak syirik, tidak membunuh orang, dan tidak zina. Kenapa Allah sebut ni? Sebab orang jahiliah, dia suka bunuh orang, suka berzina kan. Bila dia masuk Islam, dia rasa bersalah. Maka Allah bagi tahu, kalau kamu dah masuk Islam, jangan buat lagi. Yang lepas, Allah kata siapa yang buat demikian, dia akan menanggung dosa. Asaman dosa. Dan yudha'af lahu, akan digandakan azab. Bila? Yaumal qiyamah, dan kekal dalam. Bila tu? Bila dia buat satu syirik, yang kedua bunuh orang, yang ketiga okey. Kalau dia buat, dia nak jadi ibadur rahman, dia bertaubat. Cuba angkat. Illa, kecuali man taba, kecuali dia syirik tapi bertaubat. Okey, masuk balik ibadur rahman. Dia berzina kemudian bertaubat. Dia membunuh orang, dia bertaubat. Ingat kisah yang bunuh 99 orang. Sebenarnya dia bunuh 100 kan. Tapi bila dia bertaubat, dia masuk balik ibadur rahman. Dan Allah kata wa man taba, siapa yang bertaubat, tapi taubat ada tanda. Apa tanda? Dia tinggal satu. Yang kedua, wa amila salihah, ada amal soleh. Jangan bertaubat tapi tak ada amal soleh. Dia bertaubat dah solat belum? Itu belum bertaubat. Fa innahu yatubu ila Allah, sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Okey, angkat lagi. Belum 10 kan?
Semula ulang. Pertama, dia tidak sombong. Yang kedua, bila orang jahil bercakap, dia tak menyakitkan hati orang. Yang ketiga, solat malam. Yang keempat, apa? Dia tetap berdoa takut pada azab Allah. Yang kelima, kalau dia infak, tidak boros dan tidak kedekut. Yang keenam, ini sekali lah. 3 ni sekali. Tidak syirik, tidak bunuh dan tidak berzina. Yang keenam kan? Okey. Yang ketujuh, nak masuk satu bertobat. Boleh je nak masuk satu bertobat. Tapi kalau sebut tak syirik, tak berzina, tak membunuh, tak perlulah sebut bertobat. Sebab semua tak. Kan? Okey. Kalau nak tambah yang ketujuh, sekiranya dia buat, dia bertobat dan beramal soleh. Okey, yang keberapa ni? Yang ke-8. Wallazina la yashhaduna zur. Mereka tidak menjadi saksi bohong. Saksi bohong. Orang nak menipukan, dia nak projek, tapi tipulah. Dia minta kita jadi saksi. Kita pun sebab kawan, dulu pun dia pernah tolong aku. Kita pun jadi saksi. Walaupun kita tahu itu adalah bohong. Kita bukan ibadur rahman. Dan kita tetap dapat dosa sama dengan dia. Awak boleh tak jadi saksi saya? Saya ni syarikat baru buka, tapi boleh tak bagi tahu lama sikit? Keuntungan saya sekian-sekian. Padahal untung sikit je. Okey, boleh. Ini tak masuk ibadur ar-rahman. Okey. Yang ke-9 dalam ayat yang sama. Wa iza marru bil lagwi marru kirama. Apa maksud? Bila dia lalu dalam majlis lagwi, lara. Apa benda lara? Apa saja yang sia-sia walaupun halal. Lara ni bukan haram saja, tapi benda tu halal tapi sia-sia, tak ada faedah. Contoh apa dia? Gosip. Gosip tu dosa tu. Bukan halal. Terjah. Bersembah kosong kan? Dia bukan benda yang haram, tapi kalau dia ibadur rahman, dia tahu orang bersembah kosong, dia kata, minta maaf, saya ada hal. Dia pun bangun. Ibadur rahman. Tapi kalau kita buat apa tu, sembah kosong, okey, saya join. Boleh faham? Silaturrahim tidak akan tertegak di atas benda yang sia-sia. Orang yang paling kuat silaturrahim siapa? Nabi. Betul. Walaupun orang Muhajiri dengan orang Ansar tak ada hubungan saudara, tapi mereka paling rapat sekali. Tapi mereka tak pernah buat benda yang lara. Boleh faham? Benda, jangan buat alasan silaturrahim tapi sembah kosong. Tak, itu tipu daya iblis. Tak, okey. Benda yang orang kita dah biasa sembah kosong, lara kan. Kita nak ubah, ambil masa. Kita masuk sikit-sikit. Okey. Kita dah persembahkan, boleh tak kita baca satu hadis, doa sudah makan, kita ubahlah keadaan kan. Kalau kita larut dalam keadaan macam tu, keadaan tak akan berubah. Betul? Atuk, anak, cucu, cicit sama je, 7 keturunan, suka buang masa. Betul tak? Jadi kita ubah sikit-sikit. Walaupun dalam setengah jam tu kita ambil masa 5 minit je, cakap benda yang berfaedah. Lepas tu akan datang cakap lagi, kena ubah. Okey? Jadi ibadur rahman yang ke-8, apabila lalu majlis yang lara, dia marru kirama. Apa makna marru kirama? Dia lalu dalam keadaan dia tu ada kemuliaan. Contohlah benda lara, benda tak ada faedah. Bila kita duduk, kita tak ada kemuliaan. Okey, kalau dia dah pergi wedding, lepas tu ada live band. Lepas tu
Apa tu? Sebenarnya lara tak lara kita sendiri boleh nilai. So, okay, contoh saya duduk dan masuk memperhatikan lah. Adik duduk dekat. Tak ada buang Susah saya nak itu. Boleh nanti lain kali ajak saya biar saya tengok sendiri. Susah saya nak adjust benda yang saya tak. Tapi secara umumnya biasanya lara lah. Ingat tak Nabi pernah Allah nak jaga hati Nabi ni, bila satu masa Nabi ni manusia, kadang-kadang dia nak seronok kan, dia pergi tempat majlis kenduri. Apa Allah buat pada dia? Tertidur. Allah nak jaga hati yang dekat dengan Allah, dekat dengan Quran. Dia tak masuk benda-benda tu. Sebab kadang-kadang benda lara menjadi penghalang untuk kita tadabbur Al-Quran, untuk hafal apa-apa yang baik. Kita ubahlah sikit demi sedikit kan. Sebab Allah bersumpah dengan masa wal, demi masa semua manusia rugi kecuali yang beriman. Yang kedua beramal soleh. Yang ketiga watawassaw bil haq, berpesan dengan. Yang keempat, okey, kalau main game masuk yang mana daripada empat ni? Kalau main game masuk tak yang empat? Kalau tak masuk, rugilah. Innal insana lafi, semua manusia rugi kecuali empat ni. Sembah kosong masuk bahagian mana? Amal soleh. Dah tahu semua dah. Cuma tunggu nak kita mujahadah lawan nafsu. Sebab itulah bila semua manusia mati, semua minta nak apa? Dia nak apa sebenarnya tu? Bila dia minta balik ke dunia, sebenarnya dia nak apa? Sebenarnya dia nak masa. Nak beribadah kena ada masa. Masa tu adalah modal. Betul tak? Kadang-kadang satu saat menyebabkan timbangan kita lebih berat. Satu saat aja kita baca apa? Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah. Satu saat. Jadi sebab tu semua orang mati minta masa. Ya Allah, bagilah masa untuk aku beramal soleh. Masa jangan buang. Jangan buang. Semua bila mati nak masa balik tu. Duit hilang boleh cari ganti. Boleh. Handphone hilang boleh dia cari ganti. Suami hilang boleh dia cari. Cakap kuat sikit. Boleh dia cari ganti. Isteri hilang boleh dia cari. Tengok emosional. Emosional. Kalau bak suami hilang, okey je. Tapi kalau masa hilang, satu saat, boleh tak kita patah balik? Tak boleh. Okey? Jadi bila lalu majlis yang lara, kita pergi kendurikan. Pergi kenduri, makan, bagi salam, jumpa tuan rumah, ucap, baca doa, balik. Baik kita balik baca hafal doa tadi, yang tak hafal lagi kan? Okey. Ni poin yang saya nak sebut ayat ni. Ayat 73. Ayat yang kita baca surah Safat tadi, Allah bagi tu sifat orang musyrikin. Apa dia? Bila diperingatkan, mereka terendah. Kemudian saya tanya, apa sikap kita orang beriman? Ini sikap dia. Jawapannya, wallazina iza zukiru biayati rabbihim. Dan orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, apa sikap orang beriman? Apa sikap ibadur rahman? Lam yakhiru alaiha summan wa umyana. Apa makna? Kena faham ni, sebab ini sifat ibadur rahman. Apa makna? Summan apa dah summan? Tuli, pekak. Umyan? Buta. Kita biasa baca ayat summun, bukumun, umyun. Faham? Pasal apa hafal ayat tu? Ada kelebihan ke? Tak tahu. Ini antara benda yang patut kita pelik ni. Iaitu orang Melayu hafal ayat-ayat tertentu, tapi dia pun tak tahu apa kelebihannya. Dan lagi pelik apa dia? Dia tak faham pun ayat tu.
Apa makna summun? Bukmun? Bisu. Umyun? Buta. Fahum la yarji'un. Oh, siapa tu ya? Okey. Tengok Allah kata, bila orang beriman, ibadur rahman, diperingatkan dengan ayat Rabbihim, Tuhan mereka, apa sikap mereka? Lam yakhirru, mereka tidak tunduk dalam keadaan pekak dan buta. Maksud apa? Orang pekak, bila dia dengar Al-Quran, dia faham tak? Dia tak faham. Jadi orang beriman, bila diperdengarkan ayat Allah, dia tak macam orang pekak. Tengok Allah guna bahasa. Dia tak macam orang pekak, mana apa? Dia dengar, dia faham. Maknanya kalau kamu tak faham, kamu sama seperti orang pekak. Yang kedua, dia tidak macam orang buta. Orang buta bila tengok langit ke tengok burung, dia rasa tak kebesaran Allah. Jadi kalau kamu mata celak, tengok langit tak rasa. Kamu dengan orang buta 2 kali 5. Okey, boleh faham? Jadi orang beriman bila diingat dengan ayat Allah, dia fokus. Dia dengar, dia faham, dia ambil pengajaran. Dan lebih jelas buka surah Sajadah. Okey, ataupun habis ayat ni dulu. Habis ayat ni, satu lagi. Last kali apa doa ibadur rahman? Dia ada 2 doa dalam sifat ibadur rahman. Yang tadi satu, doa ni rasa kita biasa baca ni. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanallah. Ya Allah, Tuhan tolong bagi doa pada kita supaya kita baca dan minta pada dia. Pastilah doa itu adalah doa yang terbaik sebab daripada Tuhan. Jadi amat rugi kita asyik duk baca doa daripada orang je. Okey. Cuba terjemah. Rabbana hab, anugerahkan, berilah lana, kepada kami, min azwajina. Dia sebenar kalau kita tengok tafsir azwajina, bukan isteri sahaja, bukan suami saja, kawan-kawan, termasuk kawan-kawan, saudara mara. Ya Allah, berilah padaku daripada suami, pasangan, isteri, anak, kawan, sahabat, wa zuriyatina, dan keturunan zuriat kami, apa dah? Qurrata ayun. Yang apa maksud menyejukkan mata? Bila kita tengok anak kita dan kita sakit hati, nakal. Okey. Sejuk hati kan? Jadi sebenar ahli tafsir mengatakan sejuk hati ni ialah bila anak-anak kita sentiasa taat pada Allah. Masuk waktu ambil wuduk, terus solat tanpa kita suruh. Lepas solat, solat sunat. Lepas tu zikir. Lepas tu baca Al-Quran. Sejuk hati. Hormat orang tua. Cakap perlahan. Senang ke susah nak cari? Susah. Kadang-kadang anak kita depan orang lain pijak semut tak mati. Depan mau apa, pijak gajah pun mati kan? Tengok yang berita semalam, anak bunuh. Ini bukan sekali kan, dah banyak berlaku di Malaysia. Anak bunuh bapa yang membesarkannya, mak yang mengandungkannya. Orang yang paling dia patut sayang, dibunuh. Betul tak? Tak kira lah dadah ke apa ke, nak bagi tu apa tu? Tu kesan apa tu? Bila anak bunuh mak bapak, katalah sebab dadah. Sebenar kesan apa? Kan Nabi cakap setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci bersih. Siapa yang merosakkan anak? Bila mak bapak tak bagi didikan agama, dia rosak. Bila dia rosak, termasuklah dia ambil dadah. Akhirnya kerosakan tu balik pada sendiri. Sejuk tak hati? Okey. Boleh ke? Dan
Satu doa. Yang kedua, waja'alna, jadikan kami semua ya wahai Tuhan imam lil muttaqina, bagi orang bertakwa sebagai apa maksud? Dia ada dua doa. Satu, jadikan kami, zuriat kami, pasangan kami, anak-anak kami penyejuk hati. Satu. Yang kedua, jadikan kami ni imam, pemimpin. Dia sebenarnya imam di sini bukan maksud pemimpin saja, tak. Sebab Allah sebut sifat Nabi Ibrahim. Allah kata engkau adalah imam. Nabi Ibrahim tak pernah jadi pemimpin. Imam di sini ialah maksudnya orang yang dijadikan contoh dari segi akidahnya, akhlaknya, ibadahnya, walaupun dia mati. Ibrahim, kita jadi tak contoh pengajaran daripada kisah dia dengan anaknya, dengan Sarah. Itu maksud imam. Tapi kita nak jadi contoh kepada siapa? Kepada siapa? Tak ni, ayat ni. Orang? Makna apa tu? Yang kita minta supaya orang bawah kita adalah orang yang bertakwa. Saya nak tanya, sekarang ramai tak orang yang jadi pengikut pada seseorang? Ramai. Tapi adakah pengikut itu orang yang bertakwa? Tak. Kita minta lain, tapi kita cari yang lain. Jadilah aku yang followernya ramai, tapi followernya adakah bertakwa? Betul tak? Kita minta lain. Jadilah aku imam kepada followernya bertakwa. Cuba bayangkan, Allah nak apa tu? Kalau follower kita bertakwa, mana kita apa dia? Kita lagi hebat pada, betul tak? Betul. Kita jadi contoh pada orang bertakwa, mana kita mesti jadi lebih hebat daripada orang bertakwa. Tengok Allah, apa yang Allah nak daripada kita. Betul. Jadi kalau kita ada follower, jadikan follower kita orang bertakwa. Barulah sesuai dengan doa yang kita minta. Betul tak? Ini follower kita mengarut. Kan? Ada yang tak solat, ada yang macam-macam. Kita pun seronok. Kita minta lain. Ya Allah, aku nak follower aku biarlah orang yang, jadi aku tak salah. Follower ramai tak salah. Tapi usahalah supaya follower kita bagi sikit-sikit agama. Cuba bayangkan kalau follower kita yang ratus ribu, kita masukkan nilai agama, berapa banyak pahala kita dapat. Betul? Betul? Setuju? Ha? Ya, betul. 300,000 follower kita bagi satu doa, semua hafal doa, semua amalkan doa, berapa banyak pahala kita dapat bila kita mati. Tapi kalau kita mati, follower kita pun ikut benda yang salah kita buat, kita tanggung tak? Kita tanggung. Okey? Boleh tak? Doa ni dah hafal? Dah hafal? Oh dah, cuba baca sana. Tapi ramai, saya rasa ramai yang hafal, tapi dia tak faham maksud di hujung tu. Betul tak? Kita baca je. Dan kalau kita nak zuriat kita penyejuk hati, zuriat kita, anak kita penyejuk hati, kita kena jadi apa? Contoh. Kita pun mengarut. Lepas tu, ya Allah, kenapa anak aku memanaskan hati? Kita pun ada contoh. Buat contoh terbaik, insya-Allah. Kalau kita dah buat terbaik, anak tak jadi baik, itu bukan masalah kita. Okey. Boleh kan? Semua dah hafal doa ni? Semua? Okey, nanti saya cek balik. Kita ada masa. Ini kelas terakhir kita untuk tahun ni. Kita akan jumpa lagi insya-Allah tahun depan. Okey, kita balik pada ayat kita. Berapa semua sifat ibadur rahman? Ya Allah, tolonglah. Tolong diri sendiri, jadikan anda ibadur rahman. Jangan habiskan masa, habiskan duit duk jadi hamba kepada orang, hamba kepada nafsu. Jadilah hamba kepada Ar-Rahman. Okey, kita balik pada ayat kita. Okey. Allah mencela siapa ni? Orang musyrikin. Kenapa? Bila diberi peringatan,
Mereka tak peduli. Semoga kita tidak termasuk. Saya nak sebut satu lagi sikap orang beriman bila diberi peringatan. Allah sebut dalam surah Sajadah. Cuba buka surah Sajadah. Last Jadi kita akan belajar sampai ayat 13 je. Berapa ayat? 12? 2 ayat je. 2 ayat. Tapi surah Furqan banyak kan? Surah-surah lain pun banyak. Tengok. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama. Cuba terjemah. Innama. Kalau inna sesungguhnya. Kalau innama sesungguhnya hanyalah. Kena tambah hanyalah. Allah nak beritahu bila sebut innama, ini sahaja sifat orang beriman. Kalau tak ada, belum beriman sepenuhnya. Ya. Apa dia? Yu'minu. Sesungguhnya hanyalah beriman, yu'minu beriman bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Yang benar-benar beriman dengan ayat kami ialah siapa? Allazina, yang orang-orang yang iza zukiru, bila mereka diperingatkan dengan ayat-ayat kami, apa sikap mereka? Kharru sujada. Mereka kharru sujada, terus tunduk dan sujud. Apa maksud tunduk dan sujud? Kita biasa kita sujud ayat ni sebab nampak ni kan? Betul? Kalau tak ada tanda ni, kita sujud tak? Pasal apa? Sebab tak faham. Zaman Nabi, yang ni pun tak ada, baris pun tak ada, titik pun tak ada. Tapi bila sahabat baca, sahabat sujud. Sebab apa? Mereka faham. Sebab tu sujud mereka, sujud sahabat hebat. Menggegarkan dunia. Iman tak bergegar dah. Okey, tengok apa dia buat? Kharru sujada. Apa makna kharru? Apa makna kharru? Tersungkur sujud. Ada dua pendapat. Satu, dia betul-betul sujud. Bila sampai ayat sini, dia sujud. Tapi dalam keadaan dia faham. Yang kedua, ini pendapat yang paling tepat lah, paling sahih, iaitu bila dengar apa saja perintah Allah, dia terus sami'na wa ata'na. Dengar aja faham, terus dia buat. Dia tak tunggu besok. Itu mana kharru sujada. Mana mungkin dia boleh kharru sujada kalau dia tak faham. Okey, kemudian apa lagi dia buat? Wasabbahu. Mereka mensucikan bihamdi rabbihim, dengan memuji Tuhan mereka, dan wahum la yastakbirun. Mereka tidak sombong. Mereka tak sombong dengan ayat Allah. Mereka tak kata, okeylah, ayat ni saya nak amalkan minggu depan. Itu sombong. Tak sombong apa dia? Sekarang. Saya lepas pergi haji ni saya berubahlah. Itu sombong. Lepas pencen saya pergilah masjid. Itu sombong. Dia kalau Allah suruh apa saja, mana manusia mampu tak buat on the spot. Ya, boleh. Kalau Allah tak mungkin suruh benda yang kita tak mampu. Ya, kalau delay tu adalah sombong. Yalah, kalau mak bapak kita suruh buat sesuatu kan, kita kata besoklah, sombong tak kita dengan mak bapak? Sombong. Tapi kita tak sampai hati, terus kita buat. Tapi dengan Tuhan ni kita sampai hati. Lepas pencen baru buat kan? Okey, boleh ke? Ada soalan? Berapa ayat kita belajar hari ni? Dah surah Safat 2 kan? Tapi itulah saya akan beritahu. Ayat Quran sebab tu tak perlu banyak pun. 30 juzuk. Cukup. Sebab apa? Maksud dia dalam. Kita baru belajar 2 ayat. Dan dua-dua pendek. Tapi huraian dia. Dan dapat pula 2 doa.
Okey, ada soalan? Jadi tolong sampaikan, semoga dia kalau kita selalu belajar dan selalu amal dan selalu sampaikan, masa-masa kita akan lebih banyak terisi dengan benda yang bermanfaat. Okey, ada soalan? Muslimin, ada soalan? Okey, sekali baca doa yang pertama, doa ibadur rahman, kuat-kuat sikit. Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama. Kalau dia nak pahala lagi, sambung innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Kalau nak pahala lagi. Satu. Boleh sambung. Doa yang kedua, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Wallahu a'lam. Apa yang baik daripada Allah dan apa yang tidak baik daripada saya, dan insya-Allah kita jumpa lagi pada tahun depan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umrah mabrur. Insya-Allah. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل